Baiklah pelajar, kita masuk kepada subtopik yang kedua untuk bab 6 ini, iaitu membentuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Premiumbeat.com. Okey, macam mana kita nak bentuk satu persamaan? Okey, ada beberapa tips saya nak kongsi kat sini. Okey, yang pertama kena pasti pemboleh ubah. Okey, awak diberi ayat dan awak kena pastilah apa kuantiti yang tak boleh diukur kat situ. Yang tak tahu nilai dia berapa. Okey, bila kita dah tahu benda yang kita tak tahu kuantitinya, kita boleh wakilkan dengan pemboleh ubah. Kita wakilkan dengan huruf yang sesuai lah. Daripada A sampailah Z. Okey, biasanya kita wakilkan dengan huruf kecil. Kemudian, barulah kita boleh bentuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Baik. Mari kita lihat contoh ini. Bentuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Apabila M biji guli dibagi sama rata kepada 7 orang. Setiap orang mendapat 12 biji guli. Okey, bila awak bentuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, mesti ada simbol sama dengan. Mesti ada simbol sama dengan, mesti pemboleh ubahnya ada satu saja. Kuasa pemboleh ubah mesti satu. Kuasa dia mesti satulah. Okey, kalau kita lihat pada masalah ini, pemboleh ubahnya ialah M. Dibahagi, simbol yang sesuai. Kalau bahagi, mesti simbol bagilah. Dibagi sama rata kepada 7 orang. Setiap orang mendapat 12 biji guli. Okey, ini adalah sama dengan. Jadi, M bahagi 7 sama dengan 12. Ataupun awak boleh buat dalam bentuk pecahan lah. M per 7 sama dengan 12. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Rani mendapat B markah dalam satu ujian, manakala Alif mendapat 15 markah kurang daripada Rani. Okey, kat sini ada dua orang yang terlibat. Rani markahnya B lah. Kemudian Alif punya markah 15 markah kurang daripada Rani. Okey, mesti ada simbol tolak kat sini. Kemudian jumlah markah mereka ialah 127. Jumlah markah mereka ialah 127. Kalau jumlah kat sini, biasa kita guna simbol tambah lah. Okey, ialah sama dengan. Okay, macam mana kita nak selesaikan? Rani kita wakilkan sebagai B lah. Kemudian Alif B tolak 15 sebab dia kata markah Alif 15 markah kurang daripada Rani. Jadi B tolak 15 lah Alif. Kemudian kalau jumlah markah telah diberi dalam ayat yang terakhir ni, jumlah markahnya 127. Kalau jumlah markah ialah Rani markah Rani tambah markah Alif lah. Jadi markah Rani tambah markah Alif jumlahnya 127. Markah Rani saya dah buat kat atas ni lah. B. Markah Alif ialah B tolak 15. Jadi Rani tambah markah Alif ni jumlahnya 127. Kita pemudahkan lagi lah. B tambah B. B tambah B ialah 2B. B ni sebenarnya ada nombor kat depan. 1. Okey, kalau huruf saja tanpa nombor, sebenarnya nombornya 1. Tapi kita biasa tak tulislah bila nombor tu 1. Jadi B tambah B awak dapat 2B. Okey, 2B tolak 15 sama dengan 127. Itu adalah jawapan akhirnya. Okey, kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Contoh C. Apabila suatu nombor ditambah dengan 6, hasil tambahnya ialah 16.
ditambah suatu nombor. Tak tahu kan? Benda yang tak tahu ni, kita wakilkan dengan apa? Kita wakilkan dengan pemboleh ubah. Okey, X lah. Nak guna huruf lain pun tak ada masalah. Daripada A, B sampai ke Z. Kalau awak nak guna A pun boleh. Tak ada masalah. Okey, apa saja huruf yang mewakili benda yang awak tak tahu. Okey, kemudian ditambah. Okey, kena tambah lah. Ditambah 6 dengan 6, hasil tambahnya ialah 16. Hasil tambahnya kena sama dengan lah. Sebab persamaan mesti ada simbol sama dengan. Okey, katakan nombor itu X. Kita tak tahu kan nombor tu. Tadi saya dah bersebut. Okey. Jadi, X tambah 6 sama dengan 16. Itulah saja jawapan untuk contoh ini. Saya harap pelajar jelaslah untuk contoh-contoh yang saya berikan. Selamat menjawab soalan. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Tulis satu situasi bagi setiap persamaan yang berikut. Okey, kali ini awak diberi persamaan dan awak kena buat ayat lah. Awak kena buat ayat. Okey, kita lihat A. X tolak 5 sama dengan 20. X ialah suatu integer. Jadi kalau tolak, kita boleh guna perkataan apa yang sesuai. Awak boleh guna perkataan tolak ataupun beza. Okey, suatu integer ditolak dengan 5 ialah 20. Ataupun beza integer X dengan 5 ialah 20. Okey. Beza antara integer X dengan 5 ialah 20. Okey. Kita lihat B. Y tambah 11 sama dengan 24. Y ialah umur Ainin. Okey, umur. Jadi, kita kena ada perkataan umur Ainin lah dalam ayat awak ni. Okey, umur Ainin dengan siapa? Sebab ni ada tambah 11 kat sini. Tambahlah dengan umur siapa yang 11 tahun tu. Okey. Awak bolehlah reka-reka umur adik saudara dia ke 11 tahun kan? Ataupun umur adik dia ke. Okey. Jadi kita buatlah ayat kat sini. Umur adik Ainin ialah 11 tahun. Okey. Hasil tambah. Sebab kat sini ada tambah kan? Jadi hasil tambah umur Ainin dengan umur adiknya ialah 24 tahun. Okey. Itulah ya ayat-ayat yang boleh awak reka untuk mewakilkan persamaan yang diberi. Okey. Selamat mencuba.